لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأسلم شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم حول صعوبة baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu surah. Dan ketahui olehmu situ. Dan ketahui olehmu bahawasanya dairatul malakah al-insaniyah itu berhimpun bagi segala bahagi lawan daripada nur dan zulmah dan kufur dan iman. Itu dipanggil dairah malakatul insaniyah. Makna daerah perkembangan insan itu dia ada perlawanan dua, nur dengan zulmah, kufur, iman, taat, maksiat, sentiasa makna dan lainnya lah. Dan semuanya telah dijadikan bagi tiap-tiap lawan yang melawani akan dia. Maka lawan akal itu nafsu. Ya, makna bila nafsu dapat ditumbangkan, maka akal akan berjalan dengan baik. Kalau sekiranya nafsu gagal ditumbangkan, maka akal itu akan menjadi rosak. Dan daripada tentera akal itu malaikah, dan daripada tentera nafsu itu adalah syaitan, mana yang membantu. Akal akan jadi elok bila dibantu oleh ilham daripada malaikat mulhim. Ini semua sebenarnya hakikat dari Allah Ta'ala, sengaja Tuhan uruskan atas jalan sebab. Dan nafsu pula sebagai tentera dia menjolok akan jalan yang merosakkan. Dan tiap-tiap satu firqah seteru bagi satu, maknanya satu puak berperang antara satu dengan yang lain. Akal berperang dengan nafsu, ya, atau maknanya. Dan syaitan tadi berperang dengan maknanya malaikat berperang, ilham itu dia datang jatuh dalam kalbi. Apabila menguasai ilham, maka jatuhlah was-was ataupun bisikan-bisikan yang tidak elok daripada syaitan tadi. Maka kerana demikian itu berperang antara keduanya. Berperang antara kedua itu Allah menang. Mana sekali menang, sekali kalah, sekali kalah, sekali menang itu. Dan adalah medan berperang, medan berperang, mana medan berperang itu. Ila qalbi, hati manusia. Tempat dia berperang mana hati. Bila dia berperang nak bangun malam misalnya tahajud, kita bangun, kita kan tidur bangun, tidur penat, bangun panjang lagi, malam lagi, jangan dia berperang nak boleh ke bangun. Contohnya lah kan, semangat tadi kuat nak bangun, yang ni pula kata nak tidur nak bangun lagi, orang lain belum bangun, macam-macam dia bisik. Syaitan pula jambung, lailun tawil, malam panjang lagi, macam-macam. Itu contoh dia berperang. Begitulah dalam segala amal yang lain. Dan tak dapat tiada bahawa lari di salah satu daripada dua askar itu, maka alamat beroleh kemenangan itu sentiasa terang anwar. Jadi bila tanda kemenangan, bila cahaya nur tu terang dalam qalbi. Dan alamat beroleh Allah, mana beroleh kekalahan, ialah bertindih-tindih gelap dengan segala rupa aghyar. Itu tanda kalah.
Maksudnya qalbi kita dirosak bila dia kalah, bertindih-tindih kegelapan, kegelapan maksiat, kegelapan mungkar, kegelapan lalai, bertindih-tindih. Sehingga nak mengingati Tuhan pun tak boleh. Kata terus tak semayang tak apa, tu lagi teruk dah habis. Dia jam terus. Dengan segala rupa aghyar, rupa aghyar rupa makhluk. Mana makhluk yang jahat, nafsu, syaitan, dunia, semua yang menutup akan perjalanan dia. Sebab tu penting kepada nur. Sebab tu dimasuk di sini akan ceritakan nur pula, ya. Betul. Al-anwar, an-nuru lahu kashfun. Nur tu bagi dia ada kasyaf, dia panggil. Sebab bila hati, bila kita ada nur, kita buka aja api dalam rumah tu kan, mula gelap, kita buka aja sweep pump, makna apa? Terbuka terang, itu panggil kasyaf, terbuka. Itu zahir, yang cerita zahir. Ada pun yang kita nak ni batin dalam. Biar dia terbuka. Kalau tak terbuka, dia mahjub, terdinding, maka dia payah cari jalan ketuhanan. Jadi an-nur lahu kashf. Nur tadi dia mempunyai apa baginya? Bagi nur tu ialah kashf. Al-kashfu makna pembukaan. Dia kasyaf daripada mana tu? An haqaiqil asya'i, daripada segala hakikat suatu. Hatta tabdua, sehingga jelas lil basirah, bagi basirah dia, ya. Terang bagi dia, bagi basirah memandang, ya. Bila ada nur, jadi basirah mata dalam kita terang, dia memandang. Memandang apa? Yang benar itu benar, yang batil itu batil. Siapa hak? Al-haq wallah, dia wujud sebenar ni. Jadi kita tak terkeliru dengan wujud majas yang menipu daya banyak, ya. Itu mana al-haq. Apa lagi nampak terang? Contohnya, contoh hakikatul insan atau hakikatul haqaiq. Apa hakikat segala satu? La yadurru wa la yanfa. La yadur, dia tidak boleh memberi mudarat, dia tidak boleh memberi manfaat. Itu hakikat. Bila dia nampak tu, dia merasakan bila terbuka hijab, bila Tuhan bukakan kashfin, batin hati dia disinari dengan nur tadi, maka ketiga itu dia nampaklah sebenar-benarnya, ya. Bahawasanya hijab tadi, terdinding dia tadi, menyebabkan dia gagal memandang manusia ni tidak ada hakikat. Faham tu? Bila dia tak terbuka hijab, kalbi dia tak ada nur, gelap, maka yang menutupi dia gelap apa? Zulmatul wahmi. Zulmatul wahmi mana kegelapan waham, prasangka yang tak ada hakikat. Lalu dia pun rasa seolah makhluk ni lah yang boleh memberi dia, makhluk lah yang boleh menyekat dia, makhluk lah yang berkuasa. Itu semua waham, itu gelap mungkin. Tapi bila pancaran nur sampai terbuka ni dengan Allah Ta'ala, dia pandang habis semua ni, ya, tenggelam, tak ada, terbalik. Yang wujud sebenarnya nampak dia. Ketika itu dia akan merasa, sampai dia bergerak, dia bercakap, dia berjalan, semua dia rasa minallah. Itu di mana nur masuk. Nur itu masuk, dia masuk, dia ke dalam menguasai. Ketika itu lain keadaan insan. Kalau dia tidak menguasai, makin lain keadaan insan. Sebab itu dia kata an-nur lahul kashf. Mana nur tu bila masuk aja, maka terbuka dah. Terbuka daripada anil haqaiqul asya, daripada segala hakikat sesuatu. Apa hakikat sesuatu? Ya. Adamun mutlak, ketiadaan pada hakikat. Ya, kita bila dibanding dengan Tuhan, tenggelamlah. Wujud makhluk tenggelam bila dia memandang akan kewujudan Tuhan. Kuasa makhluk tenggelam apabila dibuka, merasakan kuasa Tuhan. Selagi dia rasa kuasa makhluk, bermakna dia belum terbuka dengan Tuhan. Dia belum terbuka lagi. Itu dia takut ke makhluk, minat ke makhluk, rasa kasih ke makhluk, sebab tu belum terbuka. Kalau dia terbuka dengan Tuhan, habis mahabbah, kasih dia, rindu dia kuat dengan Tuhan, tak ada dengan makhluk lagi dah, ya. Itulah seterusnya maknanya. Maknanya padamkan, terpadamnya memandang kudratul khalaik, kudrat makhluk bila ditajalikan, dibukakan dengan nur, memandang akan kudratillah. Dia memandang iradatullah dengan nur yang Tuhan jumpakan, terpadam iradat makhluk, terpadam sifat makhluk, last sekali terpadam zat dan kewujudan makhluk, tenggelam. Maka ketika itu dia ma'allah, kun ma'allah, baru dia jadi betul, baru dia kenal siapa dia, diri dia, dan kenal siapa Tuhan dia. Apa diri dia? Tak ada lah. Dan atau hakikat sunnahnya, kalau dia kenal diri, bermakna ada, ia tiada engkau, itulah hakikat sebenar. Bayang tu, bayang kita kan, nampak kan, tapi ada tak pada hakikat? Orang tak kira bayang tu. Nampak tapi orang tak kira.
Tak ada orang kata saya datang 4 orang, mana lagi 3 tu bayang saya dia. Orang kata kau gila bayang, kau ni gila bayang orang tak kira. Tapi ada tak bayang? Nampak tak? Nampak orang tak kira. Sebab apa? Dia tidak ada haqaiq. Dia tidak ada hakikat. Hakikat yang sebenar wujud, mana wujud yang mustaqil, wujud yang terasing. Dia sendiri, dia tak perlu pada yang lain. Maka segala makhluk wujud dia perlu tak? Dia memerlukan, muhtaj, dia berhajat. Ya, dia maknanya muallaq, dia bergantung pada yang lain. Maka diurus oleh yang lain. Maka wujud macam ni tak dikata wujud yang hakiki. Itu bayangan dia. Wujud yang hakiki tunggal dia saja. Sebab bila terbuka, bila dia rasa benda tu rasa betul-betul dalam kalbi dia dengan zauq, bila terbuka akan dengan nur. Sebab nur bila masuk aja tu. Tapi nur jaga dia nak datang, dia mesti bertentangan dengan zulmah, kena buang zulmah baru dia datang nur. Ya, tu. Maka zulmah tadi kita kena buangkan dia dengan apa? Banyakkan zikrullah. Az-zikru nurun. Bila banyak zikir lagi terang kalbi dia menghadap ke hadirat Tuhan. Tu. An-nur lahul kashf wal basirah lahal hukmu. Basirah pula lahal hukmu. Ada bagi basirah tu, iaitu dia apa makna basirah sini? Ai nazirul qalbi, pandangan kalbi yang bersih ni. Maka laha hukmu, bagi dia ada hukum, iaitu bima bada laha, dengan barang yang terang bagi dia, min husn ataupun min kubhin, daripada elok dan tidak elok. Ya, dia akan nampak, dia menghukum. Bila basirah tu dia buka dengan nur, maka dia akan menghukum tepat. Ya, dia menghukum yang baik itu baik, yang tidak elok itu tak elok. Tu. Kemudian wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Qalbi kita pula dia punya apa? Iqbal, dia menghadap kepada hadrat Tuhan bila dia terang. Wal idbar, dia membelakangkan bila dia gelap. Tu. Di mana an-nur lahu kashfun wal basirah lahal hukmu. Wal basirah lahal hukmu. Wal qalbu lahul iqbal wal idbaru. Tak terjemah dia bermula, nur itu baginya membuka, kashfin makna membuka, kasyaf, daripada apa? Hakikat segala perkara. Dia akan terbuka segala hakikat satu perkara. Sebab bila terbuka nur, dia akan terbuka ni. Ya, 7 lapis langit 7 lapis bumi, dia suluh dengan nur, terbuka habis tu. Sebab Syekh pemimpin tarekat Syazili, guru bagi Sidi Ahmad bin Idris, Syekh Abu Hasan Al-Syazili, kutub besar kan. Dia kata kalau diizin oleh Allah, aku akan ceritakan apa berlaku besok, lusa, tulat dan seterusnya. Tetapi tak dibenarkan, syariat tak benarkan, khas untuk dia. Dan di atas dahi tiap-tiap seorang tu semua aku dah nampak dah, mati beriman, mati kafir semua dah nampak, terpampang. Ya, tapi haram bagi dia menceritakan. Sebab tu di antara pakaian aulia apa? Kitmusir, kitmanusir, menyembunyikan rahsia. Dia tak boleh buka, dia kalau buka dia habis, pum, jatuh. Ya, sebab tu dalam suluk warid tak dibenarkan cerita pada sesiapa pun. Ya, dia pegang dia dengan syekh, dia tak boleh cerita dengan orang lain. Kalau cerita masuk penyakit. Bila cerita kat orang apa, rasa kita hebat lah. Kalau dapat warid silap, wah, dia rasa dia handal habis, pum, terbalik. Jangan cerita, tutup kita dengan dia je. Itu mana nur itu baginya membukakan, kasyaf dipanggil, daripada hakikat segala perkara. Dan mata hati itu baginya hukum. Maka mata hati itu akan apa? Dia menghukum dengan apa? Dia hukum bima badalaha. Ya, dia hukum dengan yang nyata baginya, daripada yang baik atau yang jahat. Sebab tu bila mata hati terang, dia hukum cantik je. Ya, bila dia hukum cantik, bermakna dia kenal benda buruk dan benda baik. Maka dia akan ambil jalan Allah Ta'ala dan dia meninggalkan jalan nafsu. Ya, dia berhadap kepada Allah Ta'ala, dia meninggal berhadap pada makhluk. Itu makna dia menghukum cantik. Kemudian wal qalbu, dan hati itu baginya berhadap dan membelakang. Sebab hati kita kadang-kadang rasa sedap ibadat, kadang-kadang dia rasa malas. Bila dia berhadap tepat tu, cantik, dia rasa lain. Dan begitu bila dia tertutup, maka dia akan terbelakang. Dan bila hati membelakangkan, itu bahaya, dia tak menghadap. Sebab suruh kita menghadap, dia panggil iqbal, tawajuh. Dan dia ada warid, dia panggil waridul iqbal. Warid yang mana datang, hati itu boleh berpaut menghadap Tuhan balik. Itu semua bantuan daripada dia. Yakni dia berhadap atau dia membelakang tu bihasabi ma kasyafah, dengan sekadar barang yang dibuka lahu basirah. Jadi kalau Tuhan buka nur lagi terang, lagi kuat dia berhadap. Begitulah sebalik, lagi kuat dia gelap, lagi kuat dia menjauhkan jalan ketuhanan mana. Jadi faiza fuqidan nur, apabila
terhapus nur, wa udimatil basirah, dan terpadam basirah dalam, jadi saral qalbu ya yakhbit, dia pun jatuh habis, ya, dia akan jatuh. Allah. Maka payaral amru ala ghairi wajhi, dia akan mengukur tak kena tempat, ya, dia akan mengukur tak kena benda yang sebenar, ya, benda yang dibesarkan oleh Allah dia tak nampak, dia dah pandang kecil. Akhirat benda besar, dunia benda yang dikecilkan tapi dia nampak besar. Dia boleh terbalik sebab rosak dalam, tu punca dia kan. Enjin bila rosak je, kenderaan dia tak ada jalan betul lagi, ya. Kemudian wayati bihi fi ghairi mahalli, dia akan mendatangkan tak kena pada tempat sebenarnya. Salah, mana tindakan dia penuh dengan kesalahan rohani, menyebabkan dia makin jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi hati itu baginya berhadap dan membelakang dengan sekira-kira yang dibukakan baginya oleh mata hati. Bila dibuka terang, lagi kuat. Maka apabila kenderaan kami, kita naik atas highway, bila dia punya suluh lampu terang, dia lari pun laju. Kalau dia lalu madap, kalau kejap lampu dipadam, dia pun tak berani lalu sebab lampu tak berterang. Begitulah. Lampu bila tak berterang, perjalanan dia tidak laju. Tapi kalau lampu dia terang, perjalanan dia lah laju. Tu je lah. Cahaya dia terang, sedap berjalan. Begitulah bila lagi qalbi. Bila nur dalam dia terang, berdesup dia pergi dan qalbi dia mi'raj ke hadrat Tuhan. Maka apabila ketiadaan nur, ya, apabila ketiadaan fa iza fuqidatin nur, bila nur tu terpadam, dia gelap, dan ketiadaan mata hati, mana basirah tadi ya tertutup, jadi saral qalb yahbit, maka jadilah hati itu, ya, hati itu berjalan mana seperti berjalan orang yang buta, maka dilihatnya akan pekerjaan atas bukan perkaranya. Ya, makna apa? Dia pandangan dia sudah terbalik. Orang sudah buta kan, terbalik. Dia terbalik, benda kecil dia nampak besar, benda besar dia tak nampak. Itu jadi. Maka jadilah hati itu berjalan seperti berjalan orang yang buta, maka dilihatnya akan pekerjaan itu atas bukan perkara, mana bukan hakikat, mana salah, dan didatangkan padanya bukan tempat. Akhirnya dia tak letakkan betul tempat dia. Dia sebagai hamba bertempat dia dan zahirkan ubudiyah, ya, bukan tunjuk besar diri dia nak pakai sifat ketuhanan, mana boleh. Sifat takabur tak kena. Dia sebagai sifat hamba kena tawaduk, merendahkan diri pada Tuhan, bukan sifat dengan takabur. Itu contoh mana bila nur tadi tak ada, dia gelap. Dia nampak diri dia, Tuhan dia tak perasan, tu kacau tu, habis lagi makin lagi jauh. Maka makna nur dia ada menyebabkan pembukaan kashfin. Basirah dia menyebabkan memberikan hukum. Kalau maknanya hukum tu akan cantik bila basirah dia terang. Tapi kalau basirah mata dalam dia gelap, habislah. Jawab dia tak boleh menghadap kepada Ta'ala, dan dia meletakkan benda tak kena pada tempat. Tu. Habis. Maka adalah nur itu memberi faedah akan membuka bagi segala ma'ani. Maka segala nur itu dia akan apa sifat dia? Membuka. Bagi segala ma'ani yang gaib, mana segala ilmu-ilmu yang di luar, yang di alamil gaib, dia akan terbuka dengan kasyaf dia hingga nyata dan terpandang, ya, mana terbuka dengan kasyaf dia. Maka dan mata hati itu memberi faedah akan hukum basirah dengan sah yang dipandang dengan tiada syak, mana pandangan syuhud dia dengan Tuhan tepat. Dan hati itu baginya berhadap dan membelakang, ada kala dia menghadap, ada kala dia membelakangkan jalan ketuhanan daripada amal yang dikehendaki, yang dilihat oleh mata hati akan dia. Maka bila dihukumkan atasnya dengan kebajikan, maka berhadap hati itu atas demikian kebajikan. Bila dia nampak jalan sebenar, maka dia akan berhadap. Tapi kalau dia tak nampak, maka dia membelakang. Itu keadaan dia. Betul, wajib dipantau akan hati dia. Atau dengan kejahatan, maka membelakangkan daripada yang ini, ditinggalkannya. Maka apabila berhadap taat atasmu, hai orang yang berhadap atas Tuhannya, dengan wasitah yang dikurniakan akan dikau padanya daripada nur taufik dan hidayah. Taufik hidayah itu dipanggil nur, cahaya yang termasuk ke dalam kalbi dia, sampai dia boleh tawajuh hati dia kepada Ta'ala, itu mana berhadap. Maka didapatnya suka, kerana keadaan taat itu rezeki dari Allah Ta'ala. Ini nak masuk matan bawahan tadi. Kita nak letakkan gembira tu biar betul, ya.
Kita kena gembira dengan memandang kurnia. Jangan kita seronok mandang kehaibatan diri kita atau rosak. Ya. Ini dia panggil tautiah satu. Ya, maknanya persiapan dia nak masuk dalam membahas matan yang akan datang. Daripada nur, taufik dan hidayah, maka didapatnya suka kerana apa? Keadaan taat tu rezeki daripada Allah Ta'ala. Ini rezeki besar, qutul arwah, ya, rezeki roh. Taat, kebajikan, amal saleh didatangkan atasmu daripada, dipanggil alamil hidayah, dan menolong ia akan dikau atau mendirikan daripada fadlinya. Limpah kurnia Tuhan akan dapat daripada apa fadli dia? Tiada haul darimu dan tiada wujud. Dan makna inilah kata mu'alif. Boleh masuk ni. Dia nak bahas ni apa? Jangan pandang wujud kita. Dan haul kuah kita kena buang. Itu syarat besar untuk berjalan dan terus menerima madat, ya, futuhat, faid, ya, limpahan kurnia Tuhan. Itu syarat itu. Matikan diri kita, boleh buka. Maka di sini kata la tufarrih, ya, la tufarrih, la tafrihkah boleh juga baca, atau la tufarrih, farraha yufarrihu, tufarrihu, la tufarrih at-ta'atu li'annaha barazat minkah. Mana kamu jangan gembira seronok dengan taat, kerana bahawa taat tu kau nampak keluar daripada engkau. Jangan. Bahkan kita seronok wafrah, farah tu mana gembira, seronok kita biha dengan taat, li'annaha barazat minallah ilaika. Kita seronok dengan amal tu ada dua tu. Kalau seronok dengan memandang sebab kita hebat, kita pandai, itu salah besar. Ya, kalau kita mandang amal kita seronok sebab ini limpah kurnia Tuhan, mujur Tuhan beri kat kita, mujur Tuhan bantu kita, itu dipuji oleh syarak. Sebab dia suruh tu, kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad SAW, ya, bi fadlillah, dengan kurnia Tuhan. Mana kita dapat buat amal sikit sebanyak, kita pandang semua kurnia Tuhan, tak ada kena mengena dengan kita. Amal itu dipuji. Tapi kalau dia buat amal dia rasa hebat dia, tu habis. Itu dicela oleh syarak. Dia akan jadi rosak nanti. Akan timbul penyakit ekoran belakang, riya, ujub, semua, ego, ya, sombong, macam-macam. Jadi jangan engkau gembira taat kerana memandang keluar daripada engkau tu. Ya, tiada menyukakan akan dikau taat kerana keadaan taat itu zahir ia daripadamu. Kerana demikian itu mewaris akan dikau apa? Ujbin dan takabburin. Mewaris akan dikau akan ujub, habis. Takabur lagi besar. Takabur dengan ujub ni, takabur lagi besar. Ujub dia rasa hebat diri dia. Orang panggil syok seni. Dia rasa aku ni alim, aku ni pandai, aku ni saleh, aku ni baik. Terasa dalam hati dia. Dia tak cakap orang, tak apa. Tapi tak banding dengan orang lain. Kalau dibanding dengan orang lain, orang tu dengan aku lagi hebat, tu takabur lagi teruk. Ana khairun minhu, itu ucapan dasar. Siapa dia bagi? Iblis. Ucapan iblis yang diabadikan dalam Quran. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku, ya Allah, daripada api, Adam daripada tanah, aku lagi baik. Itu ucapan iblis yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada itu, makna dia duduk dalam mazhab iblis. Imam dia iblis. Ya, siapa yang memandang diri baik dan pandang orang tak baik, dia berimamkan dengan iblis. Itu imam dia tu. Habis itu Sayyidul Mutakabbirin, ketua orang yang takabur. Siapa? Iblis. Maka sifat takabur tidak layak. Tak ada tempat orang yang dalam syurga yang bersifat takabur, melainkan dia kena dihumban dalam neraka, dicuci balik sifat takabur. Dosa dah selesai, kalau iman dia masih ada, kena cuci, dah bersih baru boleh masuk. Ya, kalau selagi tak cuci, tak dibenarkan. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian negeri akhirat, mana syurga tu kami jadi bagi siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan, bagi mereka yang dalam batin hati dia tidak ada sedikit pun kendak membesarkan diri dia. Tak ada. Kalau ada dia habis, memang neraka jahanam tunggu dia. Wala fasada, dan tidak ada niat dia untuk melakukan ifsad, kerosakan, maksiat. Rosaknya dunia dengan apa? Bukan dengan bom. Rosak dunia dengan maksiat. Ya, maksiat tu perosak besar sebenarnya. Wala fasada, apa pada fasad? Ai birtika bil ma'asi, dengan mengerjakan maksiat.
Jadi penghuni syurga punya sifat, dia tak ada langsung kendak dalam hati dia sifat takabur, dan tidak ada dalam hati dia untuk melakukan maksiat. Itu sifat ahli syurga. Ya, tapi maknanya kalau ada dalam kalbi dia sifat besarkan diri, rasa hebat, itu ahli neraka punya tempat. Itu sifat ahli neraka. Mana nak padam dia benda ni? Ya, semua sifat mazmumah dikira bukan 800 penyakit. Semua tu boleh terpadam dengan satu sembuhan nur daripada musyahadah. Ya, pamada mal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-laimah khurujan kulliyan. Itu kaedah besar kan ni? Ya, kaedah besar tu. Dia penyembuh habis tu, dia padam habis semua sifat. Selama hamba itu tidak masuk dalam maqamil musyahadah, tidak mungkin dia boleh keluar daripada segala penyakit nafsu. Takkan keluar kan? Sebab bila nur musyahadah tuan tembak dalam kalbi dia, terhapus pandangan makhluk, habis dia berlazat dengan Tuhannya. Dan bila dah berlazat dengan Tuhan, bila masih nak menghadap makhluk, tak ada. Dia tak ada makhluk, bersih lah. Dia yang jadi jahat kita ni bila menghadap hati kat makhluk. Bila ada makhluk, mulalah dia nak rasa dia baik, dia hidup, dia rasa dia besar, jadi takabur. Rasa apa, orang tak sedap nikmat orang, dia rasa jadi hasad. Sebab dia leka tumpuan ni. Bila ikat hati dengan makhluk, macam penyakit akan keluar. Tapi bila kalbi dia ikat dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan, habis selesai. Ya, keseronokan dengan Tuhan tadi memadamkan segala penyakit-penyakit dalaman. Tapi sebelum musyahadah, dia kena pergi murakabah. Dia ada murakabah mutlak, murakabah ma'iyah, murakabah ahadiyah, berpuluh-puluh murakabah ada. Ya, daripada murakabah bawah, sebelum murakabah dia kena ada muhasabah. Dia ada kaifiat-kaifiat telah disusun oleh para arifina billah yang telah sampai kepada makam tersebut. Ya. Dia kena ada cara-cara dan kaifiat tu dalam suluk semua ada cara macam mana nak pasang murakabah dia. Semua dia pakai ayat Quran. Kalau murakabah dia pakai ayat apa? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ya. Di mana sana kamu berhadap, di sana semua kiri kanan atau bawah sama semua kau nampak akan kamu lihat sama di sana wajhullah, wajah Allah Taala. Apa makna wajah Tuhan? Bukan diri Tuhan zat, tak. Wajah dia panggil ay wajhut tajalliyat dia panggil. Ya, wajah pentajalian. Mana semua makhluk yang terlihat ni, ya, apa bentuk yang berakal tak berakal, itu semua dipanggil cermin, wajhut tajalli. Ya, wajah untuk memandang akan dia. Pam jati dia jatuh sak karena ke Tuhan. Ada keadaan Sayyidina Abu Bakar kata, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah." Aku tidak lihat kepada makhluk semua melainkan hati aku dah naik ke dia. Itu kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia duduk dalam maqamil baqa ni. Allah karim. Baik, cari jalan musyahadah. Nak cari jalan kena cari mursyid dan dia tak boleh pakai sendiri, tak nampak gitu. Dia kena ada murabbi. Sebab Imam Ghazali punya hebat tu, dia kata talabul syekh wajibun ala kullil murid. Menuntut akan mursyid yang kamil yang membimbing rohani menjadi kemiskinan bagi murid orang nak sampai. Ya. Man lam yakun syekh fa syaitanu syaihu. Siapa tak ada syekh mursyid maka syaitan untuk syekh dia. Dia banyak entah dia bawa amalan dia bawa sangat sendiri. Apa jadi syaitan tu? Dia mentafsirkan sendiri. Maqamat dia tak kerti, ahwal dia tak kerti, dia tafsir sendiri dan masa akhir dah jadi dia jadi apa? Jadi intang bukan banyak berlaku ni. Ya. Sebab tu amalan ni bila orang beri amal, tuan-tuan kena tanya. Ambil amalan ni, tanya sanad disampai tak Rasulullah? Tak ada tak payah. Ya, pertama sekali sanad kena ada. Ya, kalau sanad tak ada, ni yang masuk jin lah, masuk apa? Orang panggil apa? Isim macam-macam. Sebab apa? Amalan dia tidak ada rangkaian. Dia mesti bila zikir kena rangkaian, dia ambil daripada syekh guru-guru sampai kepada Rasulullah SAW. Baru jalan dia betul. Dia macam hadis juga. Kan? Hadis yang tak terpotong yang kita nak. Dia ada hadis muttasil kalau hadis. Ada hadis munqati'. Hadis munqati', hadis yang terpotong sanad. Ya. Jadi kita nak hadis yang ada ittisal, ada muttasil, bukan hadis munqati'. Itu maksud contoh je lah. Begitulah jalan. Dia mesti sampai kepada baginda. Sebab babullah wa Rasulullah SAW. Pintu menuju Allah ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa babur Rasulullah wal mursyidul kamil. Dan pintu kepada Rasulullah ialah mursyid yang kamil. Sebab dia ada link rangkaian rohani. Itu penting. Tuan-tuan carilah bangun malam-malam minta, ya Allah, ketemukan akan daku mursyid yang kamil yang boleh membimbing aku kepada Engkau. Minta. Ya. Minta sungguh-sungguh, insya-Allah Tuhan tunjuklah kan. Tuan-tuan jangan tanya saya tak reti. Saya cari sendiri. Ya, malam-malam pergi bangun minta dengan Allah Ta'ala. Ya, minta merayu menangis. Ya Allah, jangan kau biarkan aku tidak ada murabbi yang memimpin rohani. Ya, jangan kau biarkan aku terbabas. Ya, tak ada rohani tu aku terbabas dan
kan dia rasa. Kebanyakan dia terasa sendiri yang payah, dia orang panggil shock sendiri. Wujud banyak kan. Rasa dah sedap. Kalau dah masuk suruh banyak kan, dia rasa sedap. Kali masuk suruh tak boleh zikir dia. Kaku tu nak pentik zikir tak boleh, jam. Baru perasan Allah, baru terbuka. Jam. Zikir biasa dia boleh. Main zikir tarikat strik tu kaku punya. Tu menandakan apa? Hijab dalam banyak. Dia datang ni kan, dalam suruh dia kalau ada riak batal suruh dia. Kena melantaikan diri betul-betul. Kalau datang dengan ego jangan harap dia penting zikirkan. Terbaring dalam kelambu tak boleh zikir, pusing-pusing. Ya, dia kena lantaikan diri sambil lantai. Sebab tu bila masuk suluk dia ada lapas suluk. Tuhan, saya datang daripada lautan dosa. Ya, lautan dosa, kelam jahil. Macam terbuka mulut kita nak buka. Saya serahkan diri pada Tuhan. Saya datang daripada lautan dosa. Min bahri zunub. Tu merendahkan diri. Kita pula tak perasan kita berdosa. Oh, berat kan. Orang tak perasan dia dosa. Aku ni ada dosa, tu orang gila kan. Orang tak perasan dosa, tu orang gila kan. Wali pun mengaku dosa dia lebih banyak daripada pasir melata di pantai. Tu wali kan. Kita lagi lah. Dan daripada kelam jahil. Baik kalau dia ada PhD macam kan. Dia jumpa mursyid Azad Suluk, dia ada PhD. 3 PhD ada ni. Tiba nak keluar kalam mulut dia pula tu. Saya datang daripada kelam jahil. Macam ilmu dalam suluk bukan ilmu PhD kan. Ilmu PhD dia panggil ilmu iktisabi, ilmu cara bercari, belajar, kaji. Ada ilmu ni mukasyafah, ilmu pembukaan roh. Dia bukan ilmu dalam kitab kan, dia terbuka tun kashfin tu buka. Maka dia perlu kepada riyadhah wal mujahadah. Dapat ilmu kashfi dia kena riyadhah wal mujahadah. Tu dia riyadhah, makan sikit, tidur sikit, zikir banyak. Kita terbalik, makan banyak, zikir sikit. Mana nak tukar kan? Kepala ke bawah, kaki ke atas. Makan banyak, zikir sikit. Dia orang ni makan sikit, zikir banyak dan ya, itu contoh dia sikit je lah ya. Dia banyak lagi dan ada adab dia. Supaya inkishaf, terbuka kalbi. Dan tidak ada nikmat paling besar bila kamu hati dibuka dengan Allah Ta'ala. Habis. Sebaliknya wafrah biha li'annaha barazat minallah ilaik. Sebaliknya suka olehmu akan taat itu kerana apa? Ia zahir daripada Ta'ala. Mana bila Tuhan bukakan kalbi kita terasa amal semua kurnia dari Tuhan, taufik dia, hidayat dia, inayah dia, riayah dia, semua dia. Akhirnya kita bawa kita rasa seronok sebab kita diberikan ke penghormatan oleh Allah Ta'ala dengan letakkan amal kat kita. Bukan kita punya, dia bagi hadiah. Macam mana kita dapat seronok? Raja besar beri hadiah. Begitulah amal ibadat kita rasa seronok dengan sebab Tuhan beri, bukan pandai kita, bukan cerdik kita. Kerana bahawasanya demikian itu mewajibkan syukrin, mengajibkan syukur kepada Tuhan. Bila kita pandang itu kurnia Tuhan, maka datang syukur, datanglah syukur. Dan sebab apa? Kita merasa kita menerima hak orang, tapi bila tak nampak dia rasa dia tak akan syukur sebab dia rasa dia punya. Orang syukur ni bila rasa dia bukan dia punya, orang bagi, apa dia syukur. Dan benda dibagi pula besar, iman, makrifat kan. Dan dalamnya mendirikan pada hak ubudiyah, hak kehambaan dia dengan Tuhan. Mana dia mengaku bahawa dia yang ada pada dia bukan dia semua kurniaan. Padahal rojak kepada sifatmu yang aibun, sifat kita penuh dengan dibalut dengan keaiban, lalai dan sebagainya. Sebab tu datang tu kita insaf awal lagi. Kami datang dari lautan dosa, kelam jahil kan. Kata tu tak terbuka mulut tu nak buka. Alamak, aku ni hebat, orang nak panggil aku jahil pula. Habis lah ya. Jadi sombong tu dia kena buang habis kan, melantaikan diri apa dia berjalan. Aib yang lazim daripada segala bagi sifat itu dalam sekalian ahwalmu. Semua kelakuan kita banyak dibalut dengan keaiban. Sebab apa punca dia? Ru'yatun nafs, memandang akan diri. Maka dalam sub tu nak tembak dengan zikir, biar buang sampai tak ada maujud yang dirasa melainkan wujudullah alal hakiki. Kemudian bermula suka pada taat itu atas 2 perkara. Suka Tuhan pada taat tu dia ada 2 bentuk, 2 perkara. Pertama, suka dengan dia, dengan taat daripada segi kita memandang dia dari Allah. Dia seronok Allah, mantuan beri kat kita. Itu seronok dengan Allah Ta'ala yang mengurniakan nikmat. Mana dia suka bil mun'im, bukan dengan ni'am. Dan fadl, kurnia Tuhan. Sebab kata la yatimmun ni'am illa bi ru'yatil mun'im. Tidak akan sempurna nikmat melainkan ru'yah akan mu'im. Apa ru'yah? Dia terbuka kalbi dia memandang kepada pemberi nikmat.
Kita kalau orang beri kita hadiah, kita raih ke dia ke, kita berdarah hadiah dulu kan. Orang bawa musangking satu bonek ke rumah kita, ya, dia pun buka, turunkan buah, kita pun belah makan puak-puak. Tuan ni tak bersalam pun. Dia kata ni apa orang gila pun. Benda tu letaklah tepi, raihkan tuan ni dulu. Jamu teh apa makan jamu ni barulah kendian pergilah makan. Ni tak dia seronok dengan benda tu, tuan ni tak langsung ditaraihkan, tak payah. Itu awalan wa akhiran. Itu awal itu akhir, tak menyamar dia jawab dia. Ya, kita pun terasa, kalau orang pun terasa, kalau orang beri tak dihargai. Ini bukan orang, ya, Malikul Muluk, raja segala raja, dia beri pula kita tak perasan, kita kata kita pula hebat. Itu lagi, kalau kita orang panggil jadikan tuan dia jadi menyampah panggil dia. Jadi pandang tuan dia, bukan pandang nikmat tu. Dapat tuan lebih banyak daripada tu dia akan dapat, kan? Jadi suka dengan memandang dia tu dari Allah Ta'ala, ya, yang mengurniai nikmat dan fadl melimpah kurnia, maka inilah suka yang dipuji. Ini dipuji yang pertama, iaitu dituntutlah tu daripada hamba, dan dengan dialah dikendaki syukur akan taat. Dia akan rasa taat kepada Tuhan, akan bentuk syukur tu akan datang. Yang kedua, suka dengan dia nikmat dari ibadat tadi, amal, dari segi kira zahirnya daripada hamba, dia nampak dia hebat. Ni kacau. Dia buat ibadat sama kan, tapi rasa dalam lain-lain. Orang arif rasa lain, orang yang tidak arif dia rasa lain. Bila dia rasa dia je, habis faul dan batal. Ya, sebab kita tak memilih, bukan kita punya semua tu. Ya, boleh seseorang nak buat ibadat kalau tak ada hidayat? Tak boleh. Kalau ada hidayat, tak ada apa dia panggil, ya, taufik, tak boleh. Hidayat pertama, tuan cempakkan hidayah, kesedaran. Kemudian dibalas dengan taufik. Apa makna taufik? Khalqu quwwata ta'atil abdi. Atau nak jadikan kemampuan hamba tu boleh buat. Ada kalau orang ada hidayat, taufik tak ada. Dia tahu benda tu baik tapi tak boleh buat, jam. Dia tahu benda tu tak elok tapi dia tak boleh nak elak, dia terjerumus. Bermakna tidak ada taufik. Apa siapa yang beri tu? Taufik dia. Ya, boleh mengerjakan taat, boleh meninggalkan maksiat, semua dengan taufik Allah. Kita tak ada apa. Sebab arwah apa ustaz kau kita apa, kau dapat pahala ni saham kosong ni. Kita beri pahala ni saham kosong, apa dia? Modal kita apa dia? Kita ada beri modal ke dalam mendapat benda, tak ada modal. Kita kata modal hidayah bukan daripada kita. Taufik bukan daripada kita. Riayah pemeliharaan semua dari dia, kita apa tak ada, kosong. Tu, ya. Maka pandang begitu baru kita nampak besarnya kurnia dia dan hinanya diri kita. Bila dia pandang hina diri dia, lagi tinggi martabat di sisi Allah Ta'ala. Ya, Tuhan kasih pada orang yang menghinakan akan diri. Man tawada'ah rafa'ahullah. Siapa tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa takabur, Tuhan jatuhkan dia. Ya. Dan kedua, suka dengan daripada sekira-kira zahirnya daripada dia dengan ikhtiar dia dan iradat. Dia nampak iradat dia, haul dia, kuah dia, itu semua habis dan masuk longkang ni. Dia kata anji tasawuf Imam Habib ni, dia buat ibadat patut dia rasa dia hebat, kan? Maka inilah suka yang dicela dan ditegah daripadanya, ya, daripadanya apa? Kufrun nikmah. Dia akan menyalahgunakan nikmat. Bukan kufur i'tikad, ya, ni kufur nikmat. Mana menyalahgunakan nikmat. Nikmat Tuhan beri, sepatutnya kita pandang dan bertambah kasih pada dia. Tidak, dia dapat nikmat Tuhan, dia rasa dia pula lebih. Itu yang silap besar. Tuhan suruh pandang kebesaran dia, bukan pandang kebesaran kita, apa yang ada kita. Dan sengaja pada ujub itu yang ujub yang membinasakan pada amal. Bila ada ujub dah habis, amal dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi tuan, dan adalah orang yang arif, orang yang betul-betul mengenali Tuhan di kalangan arifin para aulia, iaitulah yang melihat dia akan taat dan ibadat dari anugerah Allah Ta'ala, bukan dia, dan rahmatnya, rahmat Tuhan. Dan taufik dia dan inayah dia, mana bantuan dia, riayah dia, pemeliharaan dia. Tetapi tiada melihat ia baginya wujud dalamnya. Dia tak nampak langsung dia campur tangan dalam benda ni. Kerana bahasanya ia, ya, dan taat itu daripada fadlillah, semua kurnia Tuhan dan karamnya, ya, dan karimnya, mana karim, kelimpah kurnia Tuhan. Dalil firman Allah Ta'ala, kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan demikian maka hendaklah suka mereka itu, yakni suka dengan Allah Ta'ala, ya, dan terlebih baik daripada barang yang dihimpunkan. Dia buat amal tadi kan dengan dia suka dengan Allah, ni lebih tinggi sebab dia kenal Tuhan tu. Tapi kalau dia buat amal, dia tak suka dengan Tuhan, dia suka dengan diri dia, maka rosak, ya. Itu makna cara dia sikit lagi tu.
Sebab kita dalam perjalanan hakikat syariat tu ada, dia buat sebab tapi jangan pandang terus kepada dia je, ya, atau di antara dia. Kemudian kalau Allah Taala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sallallahu alaihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma fa inna khaira kullahu alhamdulillah. Subhanallah. Fa innahu la yughliqu